Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Live di IG ni macam dia stuck. Ustaz cuba tengok live di IG. Dia tak keluar. Bolehlah kita cuba tutup dan buka balik. Dia tak ada langsung tu. Kejap, cik tengok jap ni. Boleh? Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat ahli keluarga baginda, buat para sahabat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, muslimin muslimat. Itu ayatnya ya, itu selawatnya nanti kita tulis. Masya-Allah, seperti biasa marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kemudian 10 ayat awal, 10 ayat akhir Al-Kahfi dan juga Asmaul Husna. Masya Allah. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Allahu Akbar. Ustaz, terlebih 4 ayat lah. Okey, 10 ayat yang terakhir Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Seterusnya sama-sama membacakan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita telah pun selesai membaca surah Al-Kahfi awal dan akhir, kemudian dah baca Asmaul Husna, dah baca Kitab Al-Fatihah. Masya Allah. Insya Allah, saya sebenarnya sedang mencari sekejap ya. Sekejap. Ni Ustaz, tolong jap. Sebenarnya yang gitu kan, kena print lah kan, benda-benda yang macam tu kan, Asmaul Husna, Fatihah, benda-benda yang basic tu. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan semuanya dalam barakah, dalam rahmat, dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-puan yang berada di mana sahaja, ada yang sedang mengemas, ada yang sedang duk masak untuk makan pagi, ada yang sedang dalam perjalanan hantar anak sekolah, ada yang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Walau apa pun yang anda buat saat ini, teman-temankan saya bersama di sini dalam kuliah Riyadhus Salihin kita. Kemudian bersama-sama kita berada di taman syurga. Allah turunkan rahmat. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu,
kan hadir majlis ilmu, sama ada majlis ilmu ini secara alamaya ataupun hadir majlis ilmu secara fizikal. InsyaAllah saya pun dah mula turun ya, muslimin muslimat. Nabi sebut sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan bersama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Dan banyak lagi sebenarnya kalau kita nak baca kelebihan-kelebihan hadis, daripada hadis Nabi SAW, daripada firman Allah, kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu. Disebutkan dalam satu hadis, sesungguhnya para malaikat sukacita dan gembiranya mereka kepada orang hadir majlis ilmu. Lalu malaikat ini menaungi dengan sayapnya, dan binatang-binatang, burung-burung bertembangan, bahkan ikan-ikan di lautan mendoakan buat para penuntut ilmu. Sebab itu nak istiqamah di majlis ilmu, nak berada di majlis ilmu bukan satu perkara yang mudah. Mungkin bolehlah sekali-sekala, tapi nak istiqamah setiap pagi, ada pula hadir kuliah-kuliah lain pada waktu malam, ia bukanlah sesuatu perkara yang mudah, melainkan kita ni ada kekuatan nekat, kan kita ni dah terbiasa dengan majlis ilmu, kita sudah terbiasa dengan amal soleh. Hadir majlis ilmu ini salah satu daripada amal soleh. Jadi insya-Allah muslimin muslimat, kita akan pergi ke whiteboard terus. Kita nak sambung pengajian kita kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-76. Hari ini siri yang ke-76. Okey. Rasanya kan ustaz untuk macam catatan tu kan, baiklah, semalam kan kita ada bacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Alhamdulillah. Kejap ya. Saya tak tegur lagi kan sahabat-sahabat yang hadir. Terima kasih kepada Endah Abdul Majid, Puan Sumani. Saya suka tengok sahabat-sahabat banyak bagi salam, mendoakan untuk sahabat syurga, untuk sahabat dunia akhirat. Jadi itu sangat bagus. Interaksi di kalangan anda sesama sangat bagus. Ada yang masa live inilah dia bagi tahu ujian dia, doakan saya sekian-sekian, doakan ibu ayah saya. Lepas tu saya perhatikan ada ramai akan balas. Semoga puan sembuh, semoga dikurniakan anak, rezeki, semoga ayah sehat semula. Jadi bagi saya lah itu satu interaksi yang bagus lah kan. Tetapi pada waktu yang sama tumpuan diberikan kepada kuliah, tapi anda boleh meraihkan ada orang yang memerlukan kan. Ketika kita live ini ada orang yang dalam kesusahan, dalam susah hati, tapi dia hadir juga majlis ilmu. Jadi kita boleh saling support. Terima kasih Puan Syamsiah Ahmad, Aisyah Ahmad, Namirah SSM, Siti Zubaidah, terima kasih. Wani Aswani, Zarina Hatim, Siti Azhar, Egros 09, Zaini Razak, Alhamdulillah, Sinunfa, Egros, Iza Abu Bakar, Mama Sab, Fika, subhanallah. Ada Mariam Abu Bakar lagi, sebab dekat FB ni memang tak boleh nak ni. Tolong jangan pin. Saya tak tahu siapa yang suka pin. Tolong jangan pin message di page. Jadi tim admin tolong jangan pin. Bila pin tu dia tak bergerak message, tak nampak langsung. Okey, sahabat-sahabat di FB, Noriza Mansur, Uzai Fuad, Hafizah Yusof, subhanallah, Muhammad Azali, Halimah Togok, Suzila Muhammad, Suraya Zainal, Delimawati, Samaniah Abdul Rashid, Zahani Ibrahim. Tolong ya, masih ada pin komen di FB, tim admin jangan pin komen. Suryati A. Ramli, Nur Aziza, Hamar Ismail, Sufia Hamdan, Halimah, subhanallah. Jadi muslimin muslimat dimata Allah sekalian. Okey, terima kasih ya yang awal-awal dah bagi star.
sama-sama dalam perjuangan ini. Ya, saya memang nak turun sangat. Saya memang minta dah PA utamakan sekarang yang turun. Memang nak turun ke negeri-negeri, dan saya minta siapa yang minta untuk live, untuk ceramah, jemputan ceramah, kena faham kami dah utamakan yang turun lah. Beza ya kalau ceramah turun dan sebagainya. Okey, Wardah Humaira Nur Suraya, Saadah Huri. Terima kasih, subhanallah. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, okey, kita nak mula. Semalam kan kita baca firman Allah satu. Hari ni kuliah Riyadhus Salihin kita. Hana pakai tudung Hana. Tudung Hana pergi ambil dengan Sarah. Okey, minta dengan Sarah. Yang ke-76. Betul Ustaz? Alhamdulillah dah ke-76. Jadi semalam kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada sebenarnya yang komen, Ustazah, saya tak boleh nak baca Jawi ataupun apatah lagi nak baca bahasa Arab ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ada yang kata, Ustazah, saya tak boleh nak baca ni. Ada yang komen hari tu, saya tak boleh nak baca. Boleh tak Ustazah tulis dalam bahasa Rumi? Contohlah, Bismillah ni mungkin semua orang boleh baca lah. Bismillahirrahmanirrahim kan. Contoh. Muslimin muslimat, saya mohon maaf sebab ia akan sangat memakan masa. Jadi bayangkan untuk setiap hadis contohnya, untuk setiap zikir contohnya, apa-apa yang kita kongsikan, tulis dalam bahasa Arab, tulis pula dalam ejaan bahasa Arab tu dalam Rumi. Kemudian kita tulis pula terjemahan. Jadi saya mohon maaf, kalau boleh memang nak memenuhi semua keperluan. Sebab itu bagi saya bukan kehendak, itu keperluan lah. Tapi kita tidak mampu ya nak menunaikan segala hajat dan keperluan tuan-puan dan puan-puan sekalian. Cuma saya nak kongsikan dengan muslimin muslimat, nanti kongsikan tu selepas ni. Tadi saya nak tulis tentang selawat tu kan. Muslimin muslimat, antara ini yang disebutkan oleh alim ulama, selawat yang sempurna. Selawat yang sempurna, yang terbaik tu, yang panjang tu kan, iaitu selawat Ibrahimiyah. Okey, kita sebut selawat Ibrahimiyah. Kenapa Ibrahimiyah? Selawat Ibrahimiyah. Saya tak tahulah ni bahasa Jawi betul tak ni. Okey, selawat Ibrahimiyah. Sebab selawat ini menyebutkan nama Nabi Ibrahim. Selawat ini turut mendoakan, mengharapkan rahmat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuai dengan permintaan Nabi Ibrahim, ada ayat di dalam Al-Quran, antara permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk disebut oleh umat-umat yang terkemudian. Subhanallah. Ustaz, boleh tak ada firman Allah tu yang Nabi Ibrahim minta supaya disebut pada umat terkemudian. Okey, ada budak ni nak masuk sangat daripada tadi. Ustaz tunduk ke macam mana? Nak angkat memang tak larat ni nak angkat. Okey. Okey. Assalamualaikum. Cakap Assalamualaikum. Okey. Nama siapa? Hana. Umur berapa? Anak ke Paima. 345. 4. Hana 4 tahun. Ya, sebut 4. Kalau tanya umur mesti dia jawab 345. Sebenarnya sebab
umur dia tak masuk 4 tahun lagi. Jadi dia bunyi selalu kan. Kadang Umi kata 3 tahun nak masuk 4. Jadi dia senang sebut 3, 4, 5. Ya. Nak tulis ni. Hana nak tulis apa? Ikon. Okey, cuba tulis. Okey. Dia nangis-nangis tadi dekat luar. Tak pandai. Okey. Hana nak lukis apa? Lukis ni. Ikon. Hah? Ikon. Ikon? Unicorn. Unicorn Umi tak reti tapi itik Umi reti. Tengok itik Nanti. Dak. Tak. Ya, dak. Okey Umi lukis dak Tengok Umi lukis dak. Tak. Quack. Oh, siap ada kening. Cantik tak Umi lukis dak? Cantik tak? Dak. Ikon. Okey. Lepas dak. Sekejap Umi pandai lagi lukis ni. Lukis basikal. Okey, tengok kita buat huruf M. Lepas tu kita basikal. Lepas tu ni dia punya ni. Nampak tak? Okey. Lepas tu tempat duduk dia. Lepas tu ni. Pandai tak basikal Umi? Cantik tak? Cantik. Okey. Dah. Ada ikon. Unicorn Umi tak reti. Macam mana nak lukis unicorn ni? Love. Oh, nak love. Okey, permintaan akhir Hana. Lukis love. Okey, tengok Umi buat. Ini Umi tuju pada B ni. Love Umi tuju pada B ni. Tembus. Tembus ni ke hati. Nampak tak tembus? Okey dah. Okey Hana. Kena hantar dah ni. Unicorn nanti Umi latih dulu. Okey Hana. Hana pergi ke Abi jap. Esok pula. Okey Hana. Cakap. Umi anak atuk. Ngantuk. Atuk. Nak atuk. Okey. Batuk ni. Oh, nak atuk. Nak balik kampung nak jumpa atuk. Okey, nanti kita balik jumpa atuk. Okey. Subhanallah. Muslimat. Dah maaf ya, selingan. Ustaz nak kena hantar ke tempat yang lebih selamat. Okey, selawat Ibrahimiyah ni muslimat memang disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Mafhum daripada hadis tersebut dia agak panjang. Nabi sebut selawat yang paling sempurna. Disebutkan sebagai selawat yang paling sempurna, iaitu selawat Ibrahimiyah. Maknanya doa yang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ustaz, doa yang Nabi Ibrahim tu, permintaan Nabi Ibrahim tu. Ustaz ada? Okey. Minta maaf ya. Okey, selawat Ibrahimiyah tu semua hafal, iaitu dalam bacaan at-tahiyat. Okey, tim take note dia macam benda-benda basic macam ni. Kadang print je siap-siap kan. Macam fadilat bacaan-bacaan, Asmaul Husna, ayat kursi, ayat-ayat tu. Okey, selawat Ibrahimiyah, selawat yang kita baca dalam at-tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Jadi itulah selawat Ibrahimiyah. Dikatakan itu antara caranya Allah memakbulkan permintaan Nabi Ibrahim supaya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dan diingati oleh zuriat keturunannya. Itu memang ada permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, sahabat bertanya, kami tahu ya Rasulullah. Sebab bila turunnya perintah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Kan perintah supaya mengucapkan salam dan selawat. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah selawat dan juga salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana nak berselawat kepadamu. Kami tahu bagaimana nak mengucapkan salam kepadamu dengan lafaz Assalamualaikum ataupun Assalamualaika ya Rasulullah." Sebab zaman tersebut Rasulullah memang depan mata. Kan Rasulullah depan mata sahabat-sahabat sekalian. Tetapi Masya Allah, Rasulullah memang ada di depan mata, maka mereka tidak ada masalah untuk ucap salam. Macam kita lah jumpa depan, Assalamualaikum. Jadi mereka di hadapan Rasulullah senang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, ajarkan kami, kan? Ajarkan kami bagaimana untuk kami berselawat. Lalu Nabi mengajarkan bacaan selawat Ibrahimiyah. Ini ejaan dia kan, selawat Ibrahimiyah. Ibrahim daripada nama Nabi Ibrahim. Dan Nabi sudahkan hadis tersebut dengan Nabi kata itulah selawat yang paling sempurna. Masya Allah. Tapi panjang sikit. Kalau kita nak ulang untuk 100 kali sangat panjang. Kalau nak ulang untuk 500 kali lagi panjang. Nak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kan panjang, nak habiskan 100 tu. Jadi insya-Allah sekejap lagi saya akan kongsikan selawat yang ringkas tapi sempurna. Lengkap semua. Pendek tapi sempurna. Baiklah, antara firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 84. Surah Asy-Syu'ara ayat 84. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala menerima dan memakbulkan doa Nabi Ibrahim yang berdoa kepadanya. Doa Nabi Ibrahim antaranya, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik, nama yang harum dalam kalangan orang yang datang kemudian. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jadikanlah bagiku sebutan disebut-sebut dengan sebutan yang baik, mempunyai nama yang baik, nama yang disebut yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan antaranya Allah makbulkan permintaan Nabi Ibrahim itu bahawasanya kita tahu keturunan Nabi Muhammad SAW datang daripada jalur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 2 anak, Ishak dan juga Ismail. Daripada keturunan Ismail itulah tak ada Nabi. Lepas Nabi Ismail tak ada Nabi. Kosong beratus-ratus tahun kan. Kosong. Keturunan yang sangat banyak. Subhanallah. Sehinggalah akhirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar menyatakan bahawa ada 3 sebab dikhususkan Nabi Ibrahim dalam bacaan tahiyat akhir. Ini perbincangan ulama ni, subhanallah. Ada 3 sebab kan kenapa Nabi Ibrahim disebut. Ini kan selalu juga kita tanya-tanya, ramai juga yang tanya. Ustazah, kenapa tak sebut Nabi Adam? Kenapa tak sebut Nabi Saleh? Kenapa tak sebut Nabi Ismail? Kenapa disebut Nabi Ibrahim? Antaranya memang permintaan Nabi Ibrahim supaya disebut oleh umat yang terdahulu, yang terkemudian. Kemudian disebut lagi dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar menyatakan bahawa ada 3 sebab dikhususkan Nabi Ibrahim dalam bacaan tahiyat akhir. Ada 3 sebab. Boleh catat ya, nota ilmu untuk kita. Antaranya salam Nabi Ibrahim AS pada malam Mi'raj kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi hadis riwayat Tirmizi, antara salam Nabi Ibrahim ialah, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Subhanallah. Nabi Ibrahim AS, ni saya potong ya. Okey. Nabi Ibrahim AS sebut kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, aqri. Saya sangat menyarankan yang mana dapat tulis, kan wajib ada buku nota, pen ataupun pensel, tulislah apa saja yang kita kongsikan, yang kita catat. Subhanallah, tulis siap-siap kita kuliah Riyadhus Salihin sekian-sekian, CD ke berapa, buat catatan cantik-cantik. InsyaAllah besok lepas kita meninggal, kita mati, ada anak atau cucu kita yang akan baca.
kita dapat pahala mengalir. Subhanallah. Kan Allah berfirman dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari yang Allah tutup mulut akan berkata tangan-tangan. Mudah-mudahan tangan kita esok akan bercakap di hadapan Allah. Bahawasanya kita pernah menuliskan ilmu Allah. Kita pernah menulis ayat Al-Quran, hadis Nabi dan sebagainya. Jadi menulis ini adalah sifat para sahabat. Kan? Para sahabat selepas Rasulullah wafat, masa Rasulullah hidup lagi, menuliskan Al-Quran pada daun-daun, pada batu-batu. Zaman tu bukan ada lagi kemudahan menulis seperti hari ini. Masya Allah. Dan memang disebut dalam satu hadis Nabi, antara tanda-tanda dekatnya kiamat ada 15 disebut. Salah satunya adalah kemahiran menulis ataupun peralatan menulis semakin banyak. Maksudnya semakin canggih, begitulah. Dan sekarang ni memanglah guna phone, guna tu semakin canggih. Tetapi manusia semakin malas untuk menulis. Cuma nak dengar saja. Jadi muslimin-muslimat, tangan kita mungkin banyak jadi saksi besok. Duk scroll FB, scroll Shopee, scroll Lazada, scroll Instagram. Kan? Tetapi kurang-kurangnya dalam satu hari adalah juga catatan tangan kita menuliskan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad. Ni kata-kata Nabi Ibrahim ya. Ya Muhammad. Aqri. Subhanallah. Aqri. Ummataka. Aqri ummataka. Minni salam. Okey, maksudnya ialah, kan ada yang tanya kenapa kan Nabi Ibrahim disebut dalam At-Tahiyat. Jadi inilah di antara jawapannya. Okey, yang ini subhanallah maksudnya ialah ini adalah permintaan Nabi Muhammad SAW kepada permintaan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Minta maaf ya, saya macam banyak tersasul. Allahu Akbar. Sebenarnya saya macam hypo. Tak boleh. Okey, subhanallah. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Aqri, sampaikanlah. Sampaikanlah ummataka, buat umatmu, minni salam, daripadaku salam. Masya Allah. Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikanlah daripadaku salam. Wahai Muhammad, sampaikanlah buat umatmu. Ummataka, buat umatmu. Ka ni kamu. Minni, min daripada ni, belakang ya tu daripadaku. Assalam, iaitu ucapan salam. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi dan yang seterusnya, poin yang kedua yang disebutkan oleh ulama ini, Nabi Ibrahim AS yang pertama menamakan umat Nabi Muhammad SAW sebagai muslimin berdasarkan firman Allah, huwa sammakumul muslimina min qabl, dan menamakan kamu muslimin, orang-orang Islam semenjak dahulu. Yang kita disebut muslimin, muslimat kan, orang-orang Islam lelaki, orang-orang Islam perempuan, ataupun sebut je muslimin, itu termasuk lelaki dan perempuan. Itu adalah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang menamakan. Poin yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Maka salawat dan salam ke atas kedua-dua kekasihnya dibacakan dalam tahiyat akhir oleh sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah mengambil macam mana ayat tu ya, wattakhaza Ibrahim khalila. Allah mengambil Nabi Ibrahim itu, ataupun Allah ada Allah mengambil Nabi Ibrahim. Sekejap saya baca ya.
Okey. Wattakhazallahu Ibrahim khalila. Subhanallah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Okey. Sorry ya, saya memang rasa kurang sihat daripada awal. Ustaz, mana pemadam? Masya Allah. Dia sometimes saya ada datang macam, dia macam apa nama, hypo macam tu. Saya jadi memerlukan segera gula. Itu air apa Ustaz? Air tu yang, itu yang rasa apa? Bukan Halia kan? Okay, meh nak sikit. Okay, panas. Tak panas kan? Tunggu kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah An-Nisa. Yang ni saya nak terangkan ni muslimin-muslimat. Sebab tu saya tulis ni, saya nak tekankan berkenaan dengan selawat. Wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Wattakhazallahu Ibrahim khalila. Surah An-Nisa. Okey, surah An-Nisa ayat yang ke-125. Okey, maksudnya adalah wattakhadha, dan Allah menjadikan. Kalau akhaza mengambil, tapi kita boleh sebutkan dan menjadikan. Menjadikan Allah terhadap Nabi Ibrahim khalila. Khalila adalah kekasih. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi Nabi Muhammad juga adalah kekasih Allah. Dan kedua-dua kekasih Allah ini Allah minta kita sebut di dalam at-tahiyyat. Subhanallah, wajib disebut dalam solat, dan tak sebut tak sah solat. Sebab tahiyat akhir adalah wajib dibaca sebagai salah satu rukun. Jadi kita memang wajib membaca at-tahiyyat automatik. Kita memang akan menyebut nama Nabi Ibrahim AS. Jadi jelas beberapa penerangan kenapa Nabi Ibrahim disebut dalam solat, dalam tahiyat. Kenapa bukan Nabi lain? Nabi Ibrahim disebut sebagai khalila. Wattakhazallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalila. Khalil ini namanya, maksudnya kekasih. Jadi sebab itu ada orang nama Khalil kan. Subhanallah, maksud dia adalah kekasih. Dan keduanya Nabi ini adalah kekasih Allah. Contoh Nabi Musa kalamullah kan, kata-kata Allah. Maksudnya Nabi Musa banyak kali bercakap langsung dengan Allah. Adalah Nabi-Nabi tertentu ada gelaran-gelaran dia. Dan kita tahu di kalangan Nabi ada Nabi Ulul Azmi. Kan ada 5 orang je Nabi Ulul Azmi. Yang mana Nabi tersebut yang paling berat ujian antara di kalangan Nabi. Kan di kalangan Nabi-Nabi ada beratus. Ada yang kata 313. Ada yang kata Nabi ada 1000. Bahkan ada pendapat mengatakan Nabi sebenarnya ada puluh-puluh ribu. Nabi adalah orang yang mendapat wahyu daripada Allah untuk dirinya sendiri sahaja. Manakala Nabi dan Rasul, dan ini memang disebut di dalam Al-Quran terhadap Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah mengangkat kan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang wa Rasulah, seorang Nabi dan juga Rasul. Jadi kalaulah Nabi dan Rasul ada beza dengan Nabi sahaja. Samalah macam kita dengar cerita pasal Nabi Khidir. Nabi Khidir dia tak ada umat. Apa yang dia dapat wahyu daripada Allah, ilham daripada Allah untuk dirinya. Kan? Mungkin untuk ahli keluarganya yang terdekat saja. Tapi dia tidak diberikan tanggungjawab ataupun beban untuk menyampaikan. Ustaz, ni macam tinggi kan? Okey, beban ataupun tanggungjawab untuk menyampaikan sebagaimana Nabi-Nabi yang 25 yang kita belajar tu. Kan 25 orang Nabi tu, muslimin muslimat, Nabi dan Rasul yang wajib kita belajar, semua Nabi itu ada umat dia. Bahkan ada kisah kan Nabi Yunus alaihi salam. Dia dah berdakwah berapa lama,
kemudian dia rasa seperti kecewa dengan umat dia, dia meninggalkan. Lalu Allah memberikan ujian ataupun Allah murka lah. Allah menegur dia sebab dia lari daripada umat dia. Lalu ditelan oleh ikan nun. Tapi semua tu jadi asbab lah. Kan? Dengan itu kita belajar daripada kisah Nabi Yunus. Kita belajar apa? Zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Macam itulah. Kalau kita tengok kisah Nabi Adam pula, kita dapat zikir apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Okey, semua itu ada dalam Al-Quran. Jadi kalau sebut 25 orang Nabi dan Rasul, sebab Rasul ini maksud dia apa? Rasul ni maksudnya utusan. Jadi utusan Allah kepada manusia yang ramai, umat dia. Sebab itu beban sebagai Rasul ini sangat berat. Sebab tu ada 5 orang pula Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi. Nabi apa Ulul Azmi? Cuba cari. Okay, Nabi Ulul Azmi. Bila sebut tu kan. Sekejap ya, saya minum. Ingat Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Okey. Siapa? Nabi Ulul Azmi. Kita belajar ni. Mungkin ada orang tak pernah dengar. Kita kan ada 25 orang Nabi dan Rasul. Kalau Nabi memang ramai. Beratus-ratus. Ada 312, ada kata ribu, ada yang kata puluh ribu, ada kata ratus ribu Nabi. Jadi kita tak perlu fikirlah benda yang tak pasti. Tetapi 25 orang Nabi dan Rasul. Jadi kalau Nabi saja ramai sebab dia dapat apa? Dapat wahyu daripada Allah untuk dirinya dan dia hanya mengajarkan, membetulkan, memperbaiki dirinya dan mungkin untuk ahli keluarganya saja jika ada ahli keluarga. Tapi bila Nabi dan Rasul, dia wajib Rasul ni kan, kalau kita sebut risalah. Risalah kan. Risalah ni macam ini risalah. Risalah ni kita sebut macam surat lah, macam tu kan. Ataupun sebenarnya Rasul ni maksud dia utusan. Utusan Allah. Rasul ni maksud dia utusan. Dan di kalangan 25 orang Nabi ni ada yang gelarannya Ulul Azmi. Ada 3 orang Nabi Ulul Azmi. Okey, Ulul Azmi. Maksud Ulul Azmi ni, muslimin muslimat sekalian. Ustaz Azmi ni Ulul Azmi. Okey, maksud Ulul Azmi ni ada 5 orang Nabi, 5 Ulul Azmi. Yang paling berat ujiannya, yang sangat berat ujiannya, iaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ya. Oh, jawab betul. Betulkan je. Okey. Tulis senarai betul Nabi Musa. Okey, semua dapat hadiah ya? Ya ke? Capa 2. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Ingat ya, ini adalah Nabi Ulul Azmi yang disebut sebagai Nabi yang paling berat ujian. Kisah Nabi Nuh tu apa sekarang kita ramai yang tak tahu. Kan dalam Quran disebut Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. 950 tahun berdakwah. Tapi yang menerima dakwah Nabi Nuh lebih kurang dalam 80 orang je. 950 muslimin simak, kita dakwah berapa lama? Kita dakwah sikit. Nabi Nuh dia punya teruk dihina, dimaki, dikeji. Pernah Nabi Nuh AS dimasukkan dalam guni, disepak beramai-ramai sampai hampir setiap tulang belulang Nabi Nuh patah riuk. Ni sendi-sendi patah. Kemudian dia melalui proses kan, macam sebab manusia biasa, bukan magic. Bukan lepas patah macam kita tengok cerita orang putih tu, lepas patah elok balik. Tak.
Manusia biasa. Kan lepas tu dirawat sembuh balik, pergi menyeru dengan baik, menyeru dengan pujukan, kan supaya meninggalkan sembahan kepada berhala, sembahlah Allah. Dia dibuat lagi berulang kali. Dimasukkan dalam guni, kan ni, lepas tu dibuang di tempat ni. Sebenarnya penyiksaan terhadap Nabi Nuh sangat dahsyat. Bayangkan 950 tahun hanya 80 orang. Akhirnya Allah perintahkan buat kapal. Lepas tu yang beriman saja berada di atas kapal, bawa binatang-binatang yang berpasangan. Kan selama lebih kurang 3 bulan terapung di dalam air. Sebab itu Nabi Nuh AS disebut sebagai bapa manusia kedua. Sebab apa bapa manusia kedua? Dan kalau kita baca dalam Al-Quran kisah Nabi Nuh ni, banyak kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran. Allah sebut apa? Dia punya ombak. Ombak. Macam tu ke ombak? Okey. Ustaz, ke sini Ustaz. Kan ombak laut kan? Ini ombak laut lah kita kata. Dan ketika banjir Nabi Nuh berlaku, Allah menutup lubang-lubang. Ini dalam Al-Quran ada cerita, ada sebut. Ustaz nampak tak ni? Sini. Allah menutup lubang-lubang. Allah menutup lubang-lubang bumi supaya tak menyerap air. Dan Allah menutup, saya rasa kena pusing sini sikit Ustaz. Memang nampak tapi dia macam tak comel. Ya. Yeah. Allah menutup lubang-lubang bumi, kemudian Allah turunkan air hujan tanpa henti. Dan Allah keluarkan mata air. Kalau Ustaz sambil tu boleh cari ya. Firman Allah ni terhadap Nabi Nuh AS. Allah SWT menurunkan air tanpa henti. Kemudian Allah tutup lubang-lubang bumi. Kemudian mata air keluar tanpa henti. Dalam air bumi tidak menyerap air, keluar pula mata air tanpa henti, hujan turun tanpa henti selama berapa puluh hari. Jadilah banjir terbesar yang tak ada pun tempat mengalir. Ini memang disebut di dalam ayat Al-Quran. Subhanallah, secara jelas Allah memberi gambaran. Ini biasa ombak laut kan? Ombak laut. Tetapi digambarkan di dalam Al-Quran, Allah menceritakan ombak banjir, bukan ombak laut. Ombak banjir lebih tinggi setinggi gunung, lebih tinggi daripada gunung. Sebab itu ada kisah anak Nabi Nuh Kanaan tu, dia panjat bukit, tinggi lagi, naik lagi banjir. Sampai lepas tu dia naik bukit yang lebih tinggi. Kan? Tetapi akhirnya sebesar setinggi mana pun bukit yang anak dia pergi berlari, pergi berenang, pergi capai, akhirnya tenggelam juga. Nabi Nuh duk pujuk anak dia, wahai anakku, naiklah ke atas kapal ini. Subhanallah, sebab apa? Dikatakan kalau kita sekarang Gunung Everest lah paling tinggi kan, Gunung Everest. Bayangkan dia ombak masa zaman Nabi Nuh tu lebih tinggi daripada gunung. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Jumpa tak Ustaz? Okey, subhanallah. Allah SWT berfirman, Nabi Nuh terus bekerja sehingga apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka, air memancuk-mancuk dari buka bumi yang menandakan kedatangan taufan. Kami berfirman kepada Nabi Nuh, bawalah dalam bahtera itu 2 dari tiap-tiap sejenis haiwan. Ini surah Hud ayat 40 ya. Memang Allah perintahkan bawa jantan dan betina. Setiap haiwan bawa jantan betina. Dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya. Orang kafir Allah tidak benarkan. Juga bawalah orang-orang beriman. Dan tidak ada orang yang beriman yang turut bersamanya melainkan sikit saja. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti yang makmur, tinggal hidup dan kalangan. Mungkin kena cari perkataan, suasana, gambaran dahsyatnya. Apa ni? Ini apa ni? Okey. Jadi dahsyatnya suasana banjir Nabi Nuh AS. Jadi digambarkan oleh Allah SWT tentang banjir tu melepasi daripada gunung tu. Sebab itu Nabi Nuh AS dipanggil bapa manusia kedua. Kenapa? Kan menurut sebahagian ulama, kerana ketika itu kalaupun ada manusia di sudut-sudut dunia yang lain, sebab Nabi Nuh untuk kaum dia kan, untuk mungkin negara dia, kan tempat dia ni. Tapi mungkin ada manusia yang hidup di mana-mana tempat yang tak sampai Nabi Nuh pergi. Semua manusia mati.
Semua mati. Kalau yang beriman mati beriman, maka alhamdulillah lah. Maksudnya gambarannya semuanya mati dalam banjir besar ni. Jadi yang hidup adalah di atas kapal itu. Dan sebab itu Nabi Nuh disebut sebagai bapa manusia kedua setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Di antara kita tak sempatlah cerita beratnya ujian Nabi Musa, memang berat. Nabi Isa juga sangatlah berat. Nabi Nuh pun, ya, kita cerita sikit tu Nabi Nuh. Nanti kalau Ustaz jumpa firman Allah tu, ya, berkenaan dengan gambaran banjir tu. Tetapi Allah, Nabi Ibrahim, ujian dia tak payah cakap lah, muslimin-muslimat. Daripada kecil diuji lagi. Kan, ayah dia sendiri tukang buat berhala. Lepas tu bila dia membunuh, hancurkan berhala. Lepas tu dipanggil oleh Namrud, kan, Raja Namrud, bakar hidup-hidup. Lepas tu Nabi Ibrahim tak berjaya pujuk ayah. Ayah pula, macam itulah kisah sedih Nabi Ibrahim dengan ayah. Sampai kan Nabi Ibrahim merayu, macam meminta berdoa, mengharap dengan Allah SWT supaya ayahnya diberi hidayah dan sebagainya. Kemudian Nabi Ibrahim diuji, kan, sampai umur 80 lebih tak dapat anak. Allah uji, lepas kurniakan anak. Allah uji lagi Nabi Ibrahim supaya apa? Tinggalkan anak di padang pasir. Dah dapat anak, dah tunggu lama, masih menyusu lagi, tinggal di padang pasir. Lepas tu tinggal jauh. Nabi Ibrahim pergi Palestin. Anaknya berada di mana? Sikit ya, saya nak baca ni. Ombak besar yang melanda bencana di zaman Nabi Allah Nuh AS itu lebih hebat daripada tsunami. Ia digambarkan dalam surah Hud ayat 42 hingga 43. Dan bahtera itu pun bergerak laju membawa mereka dalam ombak yang seperti gunung ganang. Dan sebelum itu Nabi Nuh memanggil anaknya sedang berada di tempat yang terpisah daripadanya. Wahai anakku, naiklah bersama-sama kami dan janganlah engkau tinggal dengan orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang paling tinggi lah, yang dapat menyelamatkan aku daripada ditenggelamkan oleh air. Nabi Nuh berkata, hari ini tidak ada sesuatu pun yang akan dapat melindungi daripada azab Allah, kecuali orang yang dikasihani olehnya. Dan dengan serta-merta ombak itu memisahkan antara keduanya. Lalu menjadilah dia anak yang derhaka itu dari orang yang ditenggelamkan oleh taufan. Subhanallah. Jadi muslimin-muslimat, dua Nabi ini disebut di dalam Al-Quran kerana dua Nabi inilah antara yang paling berat. 5 orang tadi paling berat dah. Tapi yang paling berat lagi, ujian yang Allah turunkan adalah kepada Nabi Muhammad AS dengan Nabi Ibrahim AS. Dan kedua-duanya adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, antara Nabi yang terutama. Jadi, adakah Allah tidak berlaku adil? Kenapa ada Nabi yang lebih, ada Nabi yang kurang? Subhanallah. Ia tergantung kepada kadar ujian. Begitu juga kita, wahai muslimin muslimat sekalian. Apa yang berlaku dalam hidup kita, sebagaimana hadis Nabi SAW. Bila Nabi ditanya, ini hadis yang sahih, Nabi ditanya, Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama, macam itulah, ataupun siapakah orang yang paling tinggi darjatnya, kan, lalu ataupun siapakah orang yang paling berat ujiannya. Lalu Nabi menjawab, sebenarnya ada dua hadis, minta maaf. Kalau Nabi ditanya apakah yang paling ujian beratnya, lalu Nabi menjawab para Nabi. Kemudian ditanya siapa lagi? Orang yang beriman, orang yang soleh di kalangan kamu. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi? Orang-orang, ada Nabi jawab tu. Kan, siapakah orang yang paling, maksudnya paling baik ataupun orang yang paling dari segi ujian. Kemudian yang lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang diberikan ujian, subhanallah, kerana Allah sayang. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan mengujinya. Dan besarnya ganjaran seseorang itu bergantung kepada besarnya ujian. Sebab itu muslimin muslimat, kenapa di antara Nabi ada pula ulul azmi, kan, Nabi yang paling utama. Kerana di antara para Nabi juga yang membezakan adalah bentuk ujian. Subhanallah. Bagaimana ujian para Nabi? Mana hadis tu ya? Okey. Daripada Musa bin Sa'id, seorang tabi'in, ayahnya berkata, hadis ini adalah hadis riwayat Tirmizi. Albani menungkikan ia adalah hadis sahih. Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Baginda bersabda, para nabi, kemudian yang semisal dengannya. Seorang yang akan diuji sesuai dengan keadaan agamanya.
Nabi kata seseorang itu akan diuji dengan mengikut kadar agamanya, mengikut kadar imannya, mengikut kadar takwanya. Apabila agamanya begitu kuat dan kukuh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualiti agamanya, kualiti imannya. Seseorang hamba akan sentiasa mendapatkan cubaan, dugaan, ujian sehingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Subhanallah. Muslimin muslimat, jangan pula kita buat kesimpulan, tak naklah tingkatkan iman, biasa-biasa je lah. Sebab lagi kuat iman, lagi kuat amalan, kan lagi banyak buat amal soleh, lagi berat ujian. Kita kata, kita nak ringan-ringan je ujian. Muslimin muslimat, hujung tu hadis Nabi sebut, sesungguhnya seseorang itu akan berjalan di atas muka bumi Allah tanpa ada dosa. Hasil daripada ujian. Jadi, memang itulah yang kita harapkan. Dan kita tidak minta, ya Allah berilah ujian berat lagi. Ya Allah ujian ni macam ringan je. Ya Allah minggu ni macam tak ada ujian pun. Kita jangan minta. Sebab Allah dah tetapkan kan ujian untuk kita masing-masing. Namun yang perlu kita faham, bila saat kita diuji, kita kena letak ada satu mindset. Allah sedang membersihkan kita. Allah sedang menaikkan darjat di sisi Allah. Sebagaimana para Nabi pun ada perbezaan darjat. Perbezaan di antara Nabi pun ada. Ia bergantung kepada kadar ujian yang diterima. Dan antara Nabi yang paling berat tadi tu, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Yang hadis yang kita baca tu, Nabi sebut apa? Seseorang itu akan diuji mengikut kadar agamanya, kadar imannya. Jika agamanya kuat, kan imannya kuat, maka ujiannya juga semakin berat. Jika iman dia lemah, ujian dia pun biasa-biasa. Sebab apa muslimin muslimat? Orang yang tak iman kuat, bila datang ujian, dia dah resah gelisah. Dia dah marah-marah, dah maki hamun dah. Sebab itu kita boleh lihat ciri-ciri, bukan nak sebut orang tu, bukan nak judge ya, orang tu lemah iman, orang ni. Tetapi, subhanallah, contohlah ya, saya bagi contoh saja. Sebab bila bagi contoh, mudah faham, nampak gambaran. Kalau orang tak setuju, terpulang. Yang hari inilah, yang kita semua kenal. Sahibus Samaha, bekas mufti wilayah Persekutuan, Dr. Zulkifli Al-Bakri kan. Masya Allah. Masa dia jadi, semasa beliau, Dr. Zulkifli Al-Bakri menjadi Menteri Agama kan. Bahkan setelah jadi, lepas dah tak jadi dah sekarang ni Menteri Agama. Tetapi, tak tahulah manusia datang daripada mana kan. Maki, hamun, kecam beliau tanpa belas kasihan, dengan perkataan-perkataan yang keji kan, dengan yang kita kata ya Allah dahsyatnya, dan perkara itu masih berlarutan. Tapi tak pernah pun kan Dr. Zulkifli Al-Bakri ni dia respon dengan cara yang keras, kasar, balas balik penghinaan dengan penghinaan, dan beliau tetap terus je fokus kepada apa yang dibuat, sentiasa mengukirkan senyuman dan sebagainya. Okey, belakang tu kita jangan cakap lah, itu depan ustazah, depan orang memanglah dia kontrol, belakang orang kita tak tahu. Itulah akhlak muslimin muslimat. Akhlak ni, seseorang itu dia mengawal dan menjaga diri dia, menjaga dirinya daripada mengeluarkan perkataan keji di khalayak. Walaupun mungkin di belakang kita tidak tahu, dan kita percaya Allahu Akbar Dr. Zul, di belakang pun sama. Maksud depan orang begitu, belakanglah pun begitu. Tapi sekiranya mungkin dia bersama dengan isteri lain, kan mungkin ada waktunya menangis ke kan, dengan kawan-kawan baik ke. Tetapi di khalayak, di hadapan ummah, dia menunjukkan contoh-contoh bagaimana menyantuni orang-orang yang menghina, orang yang mengkeji, orang yang mencaci dan sebagainya. Subhanallah. Maksudnya di situ ada ciri-ciri keimanan yang kuat. Sebab apa? Orang yang kuat iman, ujiannya lebih berat. Kita kadang kena juga kritik kan, tapi dalam 2-3 orang je. Itu pun bukanlah di khalayak ramai. Tapi ini dikecam, dihina, dimaki di khalayak ramai. Semua orang boleh baca. Satu Malaysia, satu dunia pun boleh baca. Dan dia tak pernah delete. Mungkin adalah delete. Tetapi banyak komen-komen yang teruk-teruk tu pun tak delete. Dan begitu juga yang berlaku kepada ramai alim ulama, orang-orang soleh yang dikecam, yang dihina dan sebagainya. Tapi mereka, kita nampak tenang sahaja. Jadi kita boleh tahu ya Allah kuatnya iman. Tapi berbeza pula kalau kita tengok, minta maaf ya, jangan kecil hati. Berbeza pula bila kita tengok apa, muslimin muslimat, netizen-netizen yang bergaduh benda yang tak, benda kecil je. Okay, pasal ikan bawal lah gitu kan, contoh ikan bawal kan.
Ikan siakap. Sorry, ikan siakap. Pasal ikan siakap, ramai mana orang ujian ikan siakap. Ujian ikan siakap itu diuji oleh individu yang bayar itulah teruji. Walaupun katanya orang kaya tak kisah. Okey, itu isu lain lah. Ikan siakap tu, subhanallah, ujian untuk pembeli tu. Kemudian ujian itu pergi pula kepada peniaga. Bila peniaga dikecam, dihina, macam-macam lah. Tetapi ia adalah ujian untuk semua. Ujian untuk semua. Subhanallah, semua yang baca, semua yang komen, semua yang respon. Masya Allah, nampak tak di kalangan netizen yang iman sangat lemah, sangat rapuh. Ni bukan Ustazah judge je. Cuma kita nak bagi gambaran ya. Padahalnya bukan dia yang bayar siakap tu. Okey, bukan Ustazah, ini pasal mempertahankan hak. Kita kena betul. Memang perlu pertahankan hak. Pergilah buat report. Kita boleh tinggalkan komen, tulis yang elok-elok. Tetapi Islam tetap mengharamkan berkata keji dan berkata hina, mencaci, memaki. Semua itu haram. Kita tak boleh kata memang layak dimaki Ustazah. Memang yang ni tak ada benda lain. Memang layak dimaki. Makilah makan dia. Macam tu kan. Tidak ada apa pun keburukan yang melayakkan seseorang itu dimaki. Maksudnya muslimin-muslimat, satu je lah golongan yang boleh kita sebut pun kan. Israel ataupun Yahudi laknatullah, dilaknat Allah. Mungkin boleh lah. Tapi sesama Islam, kita tak boleh maki hamun sampai sebut binatang-binatang, perkataan-perkataan yang terlalu keji. Nampak ke tidak? Allah datangkan ujian ikan siakap. Kan? Penjual diuji, pembeli diuji. Kemudian ada orang yang cuba backup, teruk juga kena maki. Ada orang ni bergaduh netizen. Ramai tak boleh lepasi ujian tersebut. Datang ujian, datang viral apa-apa, dia tak boleh, dia trigger. Dia punya nak marah tu mesti maki terus. Nampak tak? Budaya maki hamun sekarang dah jadi biasa. Dulu, kita tak ada media sosial. Kita dengar orang maki depan-depan. Jarang sangat. Sebulan tak pernah dengar aku orang maki hamun. Tapi sekarang, makanan harian. Pagi, petang, malam. Tunggu je ada sesuatu yang viral masing-masing ni. Ditambah pula dengan peranan media sosial, pemilik-pemilik website, bloggers, FB page yang tak bertanggungjawab, yang jadi batu api. Yang jadi batu api. An-namimah, batu api. La yadkhulul jannah, tidak masuk syurga. Sebab itu, bila kita ada apa-apa isu viral, berhati-hati kita dalam mengupasnya. Jangan pula kita jadi tempat untuk orang melepas marah di tempat ruangan komen kita. Marah. Ada pula maki hamun sekian-sekian. Sebab itu bila isu viral, berhati-hati kita sama ada beri komen atau menulis. Semua itu ujian untuk kita. Satu ketika saya nak sudahkan dengan satu kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia pernah sebut kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, cukup-cukuplah kamu dengan Safiyah yang pendek tu." Safiyah ni anak salah seorang pembesar Quraisy, maksudnya di kalangan orang bukan Islam lah, Quraisy, musyrikin Quraisy. Tapi dia masuk Islam lah, kemudian nikah dengan Rasulullah. Itu kaedah Rasulullah untuk menarik bapanya sebagai pembesar dan ramai lagi untuk memeluk Islam. Dan dikatakan Safiyah ni cantik, macam tu lah. Aisyah adalah rasa cemburu, biasalah di kalangan isteri. Jadi pernah satu ketika macam Aisyah mengeluarkan perkataan, "Ya Rasulullah, cukuplah, dadahlah dengan Safiyah yang pendek." Safiyah memang dia punya fizikalnya rendah, macam tu. Tapi Aisyah menggunakan perkataan rendah ataupun pendek. Apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, sekiranya kata-katamu itu dimasukkan ke dalam sebuah lautan, maka seluruh lautan akan membusuk disebabkan kata-katamu itu." Maksudnya, Aisyah bukan hina dengan perkataan yang teruk macam orang FB hari ni, netizen hari ni. Tetapi Aisyah cuma sebut perkataan pendek ataupun rendah. Bagi menggambarkan fizikal tu, tapi dalam nada yang cemburu, faham tak? Geram, gitu. Pun Rasulullah kata, "Aisyah, sekiranya kata-katamu itu direndam dalam lautan, nescaya akan membusukkan satu lautan."
Ini belum, yang maki hamu ni tak tahulah busuk mana yang akan berlaku di akhirat kelak. Jadi perkara begini, saya sendiri sebagai ibu, suami saya sebagai bapa, kami selalu cek telefon anak. Selalu cek WhatsApp grup anak. Selalu cek ni. Sebab apa? Mereka kan belajar online apa ada WhatsApp grup. Subhanallah, saya sangat terkejut. Saya sangat terkejut tengok perbualan anak-anak hari ini. Ini yang ada sekolah rendah, yang ada sekolah menengah, cuba cek. Grup-grup cek mereka, WhatsApp mereka, grup-grup ada yang satu kelas campur lelaki perempuan kan. Subhanallah, perbualan tu yang lucah ada, yang mencarut ada. Saya pun tak mampu nak sebut. Sampai saya kata, ya Allah, kenapa ni sebut macam ni? Ni kenapa cakap macam ni? Tak lah Umi, kadang dia orang memang cakap macam tu sesama dia orang. Ini sekolah Arab ni sekolah agama ni. Ini sekolah yang ada hafaz Al-Quran ni. Gitulah gini-gini. Saya kan kalau ikutkan saya left. Tapi Umi dalam ni lah ada share apa-apa maklumat, arahan cikgu sebab ada ketua kelas. Kalau ikutkan saya kan sampai fikir, kena tukar environment, tukar kawan-kawan, nak tukar. Sebab itu memang anak kami kerap juga tukar sekolah tapi mereka boleh terimalah. Nak sebutnya itu anak-anak tu. Dan macam mana anak-anak ni boleh belajar? Macam mana anak-anak tu boleh mencarut, boleh cakap benda yang keji dan hina tu muslimin-muslimat. Jadi kita tak tahu, kita bukan nak kata mungkin mak ayah dia pun maki hamu juga, suka maki hamu di FB ke di media sosial. Kita tak boleh nak judge macam tu terus sebab kita pun tak kenal siapa mak ayah dia. Tapi kita mendoakan, ya Allah lembutkanlah hati anak ni. Itu yang kau nak lepaskan anak, hari-hari tu doa apa? Allah ya mani', Allah ya mani'. Nama Allah ya mani'. Salah satu saya sebut tu banyak juga nama Allah tu. Kan bila nak lepaskan anak. Tapi antaranya ya mani'. Nama Allah ni Asmaul Husna. Ya mani'. Mana'ah halang. Sekat. Macam itulah ya. Ya mani' Allah yang maha menghalang. Allah yang maha menyekat. Boleh ya? Allah yang mani'. Allah yang maha menghalang, yang maha menyekat. Bila perlu anak ada anak tak ada depan pun anak duduk kat sekolah ke kat mana, ya mani', ya Allah yang maha menghalang, yang maha mencegah, yang maha menyekat. Halanglah anak-anakku daripada pengaruh-pengaruh yang tak baik. Halang anakku untuk berkata-kata yang tak baik. Kalau keliling tu cakap-cakap macam tu, tak mustahil anak kita terikut. Tapi alhamdulillah ya, dengan izin Allah, bukan saya nak puji anak ni, saya nak sebut anak kami pun ada tersasar, ada juga tersilap langkah. Tetapi dengan izin Allah kami mesti jumpa. Sebelum dia jadi, soalnya sebelum jadi lebih teruk, kami akan jumpa dulu. Kan? Mesti ada jumpa secara tak sengaja. Kan? Kalau walaupun sebelum tu mungkin mereka delete. Tapi Allah izinkan juga. Sebab tu saya akan sebut pada anak, nampak tak? Allah akan tunjuk pada Umi. Allah tunjuk pada Abi. Allah gerakkan hati Umi dan Abi. Nampak tak? Sebab apa? Memang Umi minta dengan Allah supaya anak-anak ni terhalang. Dan ini caranya Allah nak buat apa yang mungkin anak kalau tak jadi lebih teruk, Allah nak halang melalui Umi, melalui Abi. Dengan Umi Abi tahu supaya perkara ni tak jadi lebih dahsyat sekian-sekian. Kadang-kadang anak kita bukan nak cakap, bukan nak sebut juga sebagai kawan, tetapi dia ada istilah apa? Antara konflik ataupun krisis remaja akhir zaman ni, krisis ataupun konflik. Ustaz tolong tutup tingkap, minta maaf ya Ustaz. Konflik utama. Macam mana je dia? Konflik berat ni remaja kita hari ini. Ibu bapa kena bagi perhatian. Saya baca benda ni. Ustaz, nak AJ acceptable. Kan? Acceptable. Okey. Diterima. Muslimin muslimat. Ini krisis anak-anak kita dan juga krisis ibu ayah juga. Krisis semua orang. Dia nak dia diterima. Kerana sakitnya di pulau.
sakitnya di pulau, jadi terlalu terdesak untuk diterima sehingga kita tidak ada prinsip kerana sakitnya di pulau. Yang ini tuan-puan sekalian, kita kena bantu anak-anak kita. Sebab saya pernah baca komen kawan-kawan anak saya. Kau ingat kau tu bagus sangat lah. Kau ni bajet. Kau ni macam mak engkau Kau ni dah kenapa macam mak engkau pula. Kau tak payah. Maksudnya, dia jadi macam, okey, dia sebab dia nak diterima oleh kawan-kawan. Sebab mungkin dalam kelas ada orang, ada geng, ada klik, tiba-tiba dia seorang. Dia nak diterima tu, dia sanggup berubah. Kalau kawan tu cakap macam kasar-kasar, dia pun mula bercakap kasar supaya diterima. Sebab sakitnya di pulau. Subhanallah. Ada orang di pejabat. Kerja cikgu ke, kerja pejabat kerajaan ke, pejabat swasta ke. Asalnya dia tak bersolek. Tapi dia macam di pulau sikit. Alah, kau orang baik. Kau orang soleha. Tak macam kita orang ni. Akhirnya, tak adalah aku ni. Dia pun mula belajar. Dia mula berubah untuk diterima. Barulah dia diajak. Jom pergi outing. Okey, jom ni. Sebab apa? Krisis untuk diterima. Ini memang kita kena bantu anak. Kadang-kadang saya borak dengan anak yang dah besar remaja. Di universiti pun sama. Krisis ni tuan-puan sekalian, manusia tidak boleh bentuk diri dia, suasana membentuk. Dan ini menyebabkan antara punca utama tekanan, mental, sakit jiwa dan sebagainya. Ini belum kita cerita krisis acceptable nak diterima ini di media sosial. Remaja nak diterima di media sosial, mereka sanggup buat apa saja. Sebab dia tengok ada seorang influencer remaja, bila dia buat-buat ni, okey, dia punya view tinggi. Bila dia tunjuk makanan, McD apa semua, okey, sedapnya ni. Walaupun dia anak orang miskin, dia tekan ibu ayah dia supaya beli makanan sedap. Dia nak buat live IG dengan makanan supaya diterima oleh follower. Dan dia rahsiakan background dia. Kan, dia bagi gambaran kehidupan dia kaya. Oh, aku pergi New Zealand padahal tak pernah pergi. Supaya diterima. Manusia mula banyak berpura-pura. Memang banyak berlakon. Memang banyak menipu supaya diterima. Bila anak kita melalui krisis dan kita tak bantu, dia menipu dengan kawan-kawan, dia menipu dengan ibu ayah. Di sekolah lain, di rumah lain. Subhanallah, dia mengalami krisis tu. Sebab sakitnya bila dipulaukan, tidak diendahkan. Apa yang kita nak bantu anak? Kadang-kadang kena slow talk, kena cakap. Umi tahu kadang-kadang gini-gini Atika, kan Luqman, Sarah melalui ini, Imran. Kadang-kadang menangis. Contoh, saya bagi contoh. Saya bukan kata anak saya baik. Tetapi nak disebutkan, kita perlu bersama dengan anak-anak kita. Kata-kata semangat. Kita sebut, apa pun yang berlaku, pengaruh apa pun, jangan kita ikut untuk untuk diterima. Kita kena jadi diri kita. Dan masa sama kita buat baik kepada semua orang. Sebab apa? Allah pandang usaha kita. Malaikat bersama dengan kita. Kan? Memang sakit kadang-kadang tu. Tak ada orang nak kawan, contohkan sakit. Tetapi bertahanlah. Hasil daripada ini, Allah akan gantikan. Allah akan beri kawan yang sangat baik. Allah akan beri suami yang baik besok. Allah beri isteri yang baik besok. Kadang tu dia kata, Umi, Atika bukan ni. Atika cuma respon je kan. Tak ni. Subhanallah, kita faham tu. Kita faham konflik-konflik yang mereka hadapi. Ini bukan saya kan minta maaf ya. Sebab ini dia dah di luar kawalan. Anak-anak ni dah di luar kawalan guru dah. Bukan kita kata orang pecah, ni sekolah mana ni pelajar macam ni. Hampir semua remaja menghadapi konflik ni. Nak salahkan ibu bapa pun kita tak boleh nak salah 100%. Media sosial telah mengubah cara bercakap remaja hari ini. Cara dia berfikir dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Begitu juga kita. Kita ni, dah mak-mak orang tua, nak diterima kawan-kawan, nak diterima ni, kita kata, alah aku boleh masuk dengan semua orang. Dengan ni aku jadi macam ni, dengan ni aku jadi macam ni, dengan ni pula aku jadi macam ni, aku boleh masuk semua orang. Masuk game merokok juga dia. Aku sebenarnya tak merokok, nak ra'i, alah nak masuk. Semalam kan, adalah seorang hamba Allah datang interview, sebab kami buka interview kan. Dia kerja di satu tempat yang eksklusif. Saya tak sebutlah dekat mana-mana ya. Jangan, tak payah cari, tak payah bayangkanlah. Dia datang kerja, dia pakai niqab. Dia kata dia nak berhijrah. Sebab di tempat kerja dia tu free hair. Tempat yang eksklusif, yang mana VIP dan orang luar, orang awam tak boleh masuk.
Di situ maksiat berleluasa. Orang Melayu Islam pun boleh minum arak dalam tu. Ada bar, ada yelah nari-nari, joget-joget. Ini bukan di kelab malam, bukan kelab malam. Tempat tu nampak macam tak ada masalah pun. Pihak penguasa, maksudnya tempat ni kita tak terfikir pun benda-benda tu berlaku. Ada tempat penginapan, maksudnya mereka buat maksiat dan penguatkuasa tak nak masuk pun. Macam tu. Bayangkan ya, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, perkara-perkara begini berlaku dan berleluasa. Sebab apa? Mungkin ada orang, dia tak nak pun minum arak tapi nak diterima. Bila bisnes bincang di satu tempat yang ada dedak yang bagi alah minumlah sikit kau ni gini. Nak diterima, buat perkara maksiat, buat perkara yang haram. Nak diterima muslimin muslimat, rasuah. Alah, kau ni kan ni gini sangatlah. Zaman sekarang lama-lama dia pun terlibat dengan rasuah. Kau tak, dia tak boleh masuk grup tu. Tak boleh nak naik, tak boleh nak dapat projek dan sebagainya. Nak diterima ini. Inilah ujian berat umat akhir zaman. Sebab yang membentuk adalah suasana dan situasi. Jadi muslimin muslimat, siapa boleh halang anak kita daripada pengaruh? Kita tak boleh 24 jam awasi dia. Tak boleh nak cek. Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masa perlu anak-anak nak pergi sekolah, Allah ya Basir yang Maha melihat, tolong lihat anakku. Allah ya Muhaimin yang Maha mengawasi, tolong awasi anakku. Allah ya Hafiz yang Maha menjaga, tolong jaga anakku. Allah ya Mani yang Maha mencegah, tolong cegah dan halang anakku daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang salah. Kadang-kadang saya tanya, ya Allah ya Hakim yang Maha bijak, jadikan anakku bijak. Allah ya Alim yang memiliki ilmu, berikan ilmu pengetahuan yang baik untuk anakku. Sambil-sambil baca tu tanya, faham tak maksud Umi sebut nama Allah? Ya faham, Umi faham. Ada yang tak faham, jelaskan. Jadi itulah yang mampu kita buat. Ad-du'a silahul mu'mini, doa adalah senjata orang beriman. Kita tak boleh jamin anak kita baik sebab kita nampak dia baik. Tak. Kita tak tahu di belakang dia konflik dia apa. Jadi kita kena bersama-sama dan bantu. Wajib ibu ayah cek media sosial anak. Perbualan cek, kalau anak ada Instagram ke, sebab tu minta maaf kami memang tak buka akaun. Walaupun Atikah dah umur 15 tahun, ada yang umur yang ni sekolah menengah, akaun IG tak ada, akaun FB tak ada, TikTok ke semua kami belum buat. Kami tak benarkan lagi anak buat. Kalau dia orang nak tengok Instagram kawan dia akan tengok melalui Instagram saya. Itu adalah cara kami. Mungkin ada orang tak setuju, mana boleh Ustazah gini. Tapi Alhamdulillah insya-Allah tetap anak ini tidak ketinggalan. Sama juga telefon, kita tak kata ini telefon Atikah, ini tab Atikah. Kami akan sebut ini tab Umi Abi beli, ini telefon Umi Abi beli. Kegunaannya untuk hal-hal sekolah. Jadi pukul 10 malam wajib serah. Ataupun dia orang kata Umi nak kena rujuk sebab buku tab semua ada dalam ni. Okey, kami tunggu sampai tab diserahkan. Malam haram sama ada tab mereka belajar ataupun telefon yang mereka belajar, memang takkan dibenarkan mereka pegang. Semua kena serah masuk dalam bilik Umi Abi, dikunci. Itu ikhtiar saya sebab saya tahu anak saya pun lemah untuk menghadapi ujian cabaran hari ini. Jadi insya-Allah muslimin muslimat, mudah-mudahan sedikit perkongsian sentuhan perkara yang kita tak jangka pun muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya tak jangka, maksudnya saya tak terfikir pun nak kongsi, tapi Allah berkehendakkan mudah-mudahan ia ada manfaat.